Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sembang sukan kali ini kita bawa seorang atlet 100 meter sensasi negara. Azim Fahmi. Assalamualaikum. Ni apa ni, kalau untuk peminat-peminat sukan tanah air tentunya tenanti kemunculan Azim dalam segmen-segmen sukan. Kerana kebanyakan yang kita nak tanya ni berkaitan macam mana dia lahir dalam sukan olahraga ni. Bukan kita nak pasal Kita dah tahu kejayaan dah. sangatlah. Perkembangan dia memang semua orang dah cerita sekarang. Kita nak tengok dia Kita nak patah balik. lahirnya di mana. Katanya kau Back orang to the Perak kan? good old days. Saya berasal dari Perak. Perak dekat mana Zim? Saya asal daripada Teluk Intan. Teluk Intan ni. Teluk Ensun. Teluk Ensun. Ya. Dulu panggil Teluk Ensun. Lama. Ensun. Bunyi pun Perak. betul. Ensun. Mak Ensun adalah nenek Ensun adalah. Tapi bukan Teluk Intan. Intan tu memang asal pada nama ni. Dia kira macam pedagang lama datang ke Teluk Intan. Nama dia Mak Intan. So Mak dia yang Intan. macam naikkan nama Teluk Intan. So sebab tu dia tukar dari Teluk Ensun ke Teluk Intan. Kalau balik sana memang cakap lawak Perak ke? Tak ada. Tak ada lah. Saya dah jadi orang KL. Tak sebab Teluk Intan kita orang tak cakap betul-betul Perak pun dia ada lah bunyi macam koma apa video je. Sikit lah. Sikit Yang ringan-ringan. Ringan-ringan Kalau Dia macam pergi ke Kuala Kangsar tu semua lebih yang berat. Kalau banyak yang tak faham tu bawa ke belah botek, belah parit. Makin pekat ni. Makin susah nanti kalau teman cakap apa itu kamu tak faham. Ini udah lah. Tak apa. Bunyi Dia- ni macam comel pula. Dia lagi ke dalam dia lagi lembut. Sampai ke patah remeh ni dia lagi lembut. Apa hal kau mewe? Edak ke tak kesiau weh? Beralun dia. Ya, dia Ada beralus. beralun aja. Ada OP itu macam mana gayanya? Tak lah, tak sure memang nak ngikutnya pun. Memang dari kecil kau memang di Teluk Intan dulu ke? Macam mana cerita boleh kau ke sekolah menengah Gunung Rapat? So saya daripada lahir memang dari Teluk Intan. Saya bersekolah rendah di SK Sultan Abdul Aziz sampai saya darjah 6. Dan kemudian alhamdulillah keputusan UPSR time tu orang kata memberangsangkan rezeki dan saya melanjutkan pelajaran di Ipoh. Sekolah menengah pertama saya adalah Sekolah Tuanku Abdul Rahman. Di Ipoh, SPP. Star. Star. Yeah. And then dalam tempoh saya setahun di Star tu orang kata baru masuk alam sekolah menengah kan. Kita baru nak belajar kenal diri kita kan. Jadi saya rasa macam saya tak selesa dekat Star. Bagi saya tak selesa tu bukannya segi environment ke apa. Dia macam sebenarnya saya tak dapat apa yang saya nak. Sebab saya dah bersukan daripada kecil. Jadi bila kita masuk sekolah yang belajar tu rasa asrama penuh. Ustaz. asrama penuh. Jadi macam dia ada batasan-batasan dia. Jadi macam saya tak free untuk bergerak ke game ke apa ke. Banyak benda saya nak kena go through. Jadi dalam hujung tahun macam tu saya bincang dengan parents lah untuk saya minta izin keluar daripada Star dan masuk ke sekolah Gunung Rapat. Macam itulah cerita dia. Maknanya sekolah menengah Gunung Rapat pun ada asrama kan? Ya betul. So sukan negeri. Maknanya di Star tu dia tak ngajak main kamera rugby ke? Ajak coaches semua ajak. Star ni lebih popular sukan rugby lah. Rugby. Mana-mana Sebab pun. SPP kan. Ya. Waktu tu pun Star memang antara SPP yang terkuat rugby. Rugby lah. Di STMI tu dah involve olahraga ke belum masa tu? Saya dah berada dekat dalam tim MSSM Perak daripada macam saya tu. darjah 5 sebenarnya. So darjah 5 sampai saya tingkatan 1 saya tak pernah miss lagi time tu. Kira straight 3 tahun lah saya main MSSM time tu. Jadi bila saya nak masuk Gunung Rapat tu macam saya memang decide macam Awal-awal lagi sebenarnya. awal-awal lagi saya Tapi memang. udah mak dengan ayah hanya kata masuklah sama penuh. Apa guna dapat 5A? 5 Dia nak jannah. tengok anaknya masuk SPP. Tak sebab abang-abang saya semua SPP. ya. Abang-abang saya semua SPP. Kalau dapat Abang saya yang 6A. sulung dekat Sains Semua, nombor 2, betul lah. nombor 3 sama dengan saya Star. Tapi adik-adik ada lain ada ke yang ni Involve main Ada, abang sukan? saya yang sulung main rugby. Abang rugby saya lah. yang atas saya nombor 3 tu, yang sekolah Star dengan saya sekejap tu. Dia pun main MSSM dengan saya untuk olahraga. Saya pernah pergi MSSM sekali dengan dia waktu tahun 2016 dekat Terengganu. Masa tu dia tingkatan? Dia tingkatan 3, dia tingkatan 4,
saya tingkatan 1. Oh, dia kelas 3 lah. Saya silap, dia tingkatan 3, saya darjah 6. Oh, dia kelas 2, kau kelas 3 lah. So tak pernah bertembung berlari Tak sama pernah. orang. Dia Sebab sekolah kategori rendah je lain. lah pernah. Kelas yang lain. Dia kelas kalau lain, kalau kelas 2 ni bawah 15. Kalau bawah 12 ni dia kelas 3. Dari kacamata cikgu-cikgu di sekolah menengah huruf rapat ni, mula-mula dia orang nampak kau ni macam luar biasa sangat apa ni Zip. Masa bila Zip? Yang punca nampak kau boleh pergi lah. Saya tak cakap yang diorang nampak saya luar biasa ke apa ke. Diorang waktu first time saya masuk Gunung Rapat pun sebenarnya semua cikgu macam anggap saya Macam atlet normal student, atlet student yang biasa kan. Jadi tapi disebabkan saya masuk daripada star, jadi diorang risau yang saya ni bila dicampurkan budak-budak sukan, diorang risau macam saya ni leka main kan macam tu kan. Sebab kita pun tahu macam certain orang ada that kind of mentality yang fikir budak sukan ni kerja nak main je, belajar tak nak kan. Betul lah. Kalau dia sama mana-mana lah. Kalau katalah di negeri mana-mana pun sekolah sukan, kalau kata budak bola, budak takraw, kata. Dia kata memang orang dah tahu kata-kata mentality orang kata ngamboi kalau apa ni atlet takraw ke atlet bola ke. Kadang-kadang hoki pun sama. Dia kata Dia tak kisah sukan memang mana, tapi asalkan sukan orang tengok macam Memang orang tengok dia, budak ni main-main lah ni, tak nak belajar. Main belajar. So cikgu waktu saya masuk pindah pada star tu, dia orang letakkan saya dekat kelas pertama. Sebab lagi satu reason kata ingatkan budak ni macam suka belajar lah, dia letak saya kelas pertama. Padahal reason saya kenapa saya masuk sekolah sukan tu sebab saya nak bersukan. saya nak bersukan dan saya nak merasai macam mana duduk sekolah sukan walaupun sekolah sukan negeri sahaja kan. Jadi cikgu letak saya kat kelas pertama. Dalam kelas tu tak ada seorang pun budak sukan. So life saya dekat Gunung Rapat tu daripada saya form 1 sampai form 3, saya duduk kelas pertama yang tak ada budak sukan. So macam mana dengan training tu? Training Bermulanya olahraga tu. So macam bermulanya olahraga, saya memang bersukan daripada saya start berlari daripada saya umur 9 tahun sebenarnya. Saya betul-betul involve dalam orang kata proper latihan daripada saya darjah 4 sampai saya darjah 6. Saya mula-mula sebenarnya dilatih oleh ayah saya lah. Waktu saya mula-mula involve dalam olahraga, ayah saya latih saya. Kemudian saya dilatih cikgu-cikgu sekolah dekat Teluk Intan. Kemudian form 1 tu saya macam training sendiri-sendiri. Sebab saya duduk situ, abang saya pun macam tengok saya. abang kau ambil apa ni acara apa? Abang saya 400 meter lari pagar. Lari pagar. Performance di Gunung Rapat macam mana? Performance di Gunung Rapat. Bila dah duduk dekat kelas nombor 1 tu. So, tapi alhamdulillah lah, orang kata itu sebenarnya antara pilihan yang baik juga kot dikatakan oleh cikgu, sebab diorang pun nak saya success in both academic and also sports. Jadi alhamdulillah mula-mula tu saya rasa macam ni sama je macam duduk star. Tapi macam tak apalah. At least after hari kelas tu kita dapat pergi latihan apa semua kan. Duduk asrama dengan kawan-kawan. So seronok lah. Jadi my first performance yang saya kata orang kata cikgu-cikgu pun terkejut macam budak ni macam ni kan. Tak adalah Ada. berkepit dengan buku. Cikgu-cikgu terkejut sebab saya baru masuk and then saya berjaya pecah rekod MSSM time tu. Rekod itu MSSM bawah 15 tak dipecahkan selama 12 tahun kan. Saya pecah. Waktu tu saya baru form 2 tapi itu rekod bawah 15. Start situlah the first. Cikgu ni lah start buka mata. Dah start buka mata. Budak ni ada ciri-ciri star. Walaupun pembelajaran tak ketinggalan, kelas sana semua pergi, akademik pergi, koko pun pergi, still masih lagi dapat perform dalam acara satu kita. Baik, kita nak bercerita lagi sedikit berkaitan Azim, latar belakang beliau sebelum di Polis Bersinar kata ini. Kita rehat seketika dan kita sambung lepas ni. Baik, kita sambung sikit lagi mengenai Azim ni. Okey, PT3 Azim, kau SRP ke PT3 masa tu dah? Saya dah start dengan PT3. SRP. PT3. SRP lah zaman abang. Saya PMR. PMR. Lepas tu dia SRP, tukar PT3. PMR. Lepas tu PT. Aku dah terlangkau jauh sana. Tertinggal lah. Abang pun ke? Jauh je. Sebab kita nak jadikan Azim ni sebagai role model bagi pelajar-pelajar sekolah, walaupun bersukan, walaupun penuh dengan aktiviti-aktiviti koku ke apa, pelajaran tidak ketinggalan. Berapa result kau masa tu? Kalau kau
Rasa tak malu lah nak beritahu. PT3 saya tak malu lah nak cerita. Sebab bagi saya, itu orang kata proses kan. Bagi kita, saya, kita nak jadikan kau ni model macam mana cara kau bagi masa, macam mana kau nak adapt benda-benda tekanan macam lah. saya PT3 saya 4A. Lepas tu yang lain semua B. Okey. Tapi waktu PT3 kan tak ada Yalah. plus ke Tak ada, apa tak ke, dia apa. macam tu je. Okey, So bagi saya waktu tu dengan 4A tu saya terima. Sebab apa, waktu tu sebenarnya saya sendiri tak pergi sekolah dalam tempoh masa 3 bulan. Yalah macam tu. Kalau ikutkan jadual pembelajaran seorang atlet di sekolah lah, kalau macam kita terpilih untuk wakil negeri lah kalau dulu. Biasanya Sebulan kau lah tak ada kat sekolah dah. sekolah sebulan ni masa kita peringkat sekolah peringkat daerah, lepas tu nak kena panggil latihan pusat lagi. Macam berguna rapat mungkin dia punya latihan pusat olahraga di Ipoh mungkin. Di Ipoh kat sana sebulan lagi, lepas tu pergi ke Johor nak MSSM lagi 2 minggu lagi. Dalam sebulan tu berapa hari je pergi sekolah? Sekarang-kadang sehari, 2. Saya pernah paling lama saya tak pernah pergi sekolah langsung sebulan. Itu kalau terlibat dengan MSSM lah. Itu kalau dah wakil negeri. Sebab apa, takkan biasanya untuk MSM ni dia dah memang latihan pusat. Begitu jugalah sukan-sukan lain. Kalau 2 sukan kau ter-involve, Lagi lah. maknanya kau sekolah ni 5-6 bulan je. Ya, betul. Tapi saya waktu saya bersukan dulu, mak ayah saya macam, sebenarnya sebelum saya masuk Gunung Rapat pun saya ada buat perjanjian lah dengan mak ayah saya. Mana macam bila mak ayah saya bagi izin untuk saya masuk ke Gunung Rapat, saya janji macam mama abah, saya janji saya akan Belajar tetap belajar. belajar tetap belajar, sukan tetap sukan. Saya janji saya akan berjaya dalam both lah. Itu saya punya niat. Perjanjian saya dengan mak ayah saya. Dia berjaya proof lah sebab tak ada subjek yang gagal. Itu yang penting. Masa SPM berapa? SPM saya 6A. 6A. Nampak? Macam tu kejayaan itu lebih manis. Walaupun sebenarnya ramai lagi atlet-atlet yang ada lagi straight A ada semua. Ada yang kalau saya tak salah macam atlet squash Yao 9A. Yao ada 9A. Ada banyak lagi. Ramai. Dan tapi kita tengok komitmen seorang pelajar boleh dapat straight A macam mana kita boleh bayangkan. Mungkin macam mana disusun jadual. Kalau macam kau dululah Azim, sampai macam dekat-dekat SPM lagi sebulan 2 bulan nak SPM. Ni kau Johor banyak ni. Yang peringkat MS nak Johor nak lari sana apa ni persiapan kau untuk menghadapi peperiksaan. Macam mana kau susun sendiri? Ke cikgu kata macam ni ke ada kelas tambahan? Ada bantuan daripada cikgu. So memang satu benda yang saya bersyukur sebenarnya sekolah menengah kebangsaan Gunung Rapat ni memang sangat membantu lah. Lagi lebih-lebih lagi kepada untuk pelajar sukan. Kita orang memang setiap weekend kita orang akan ada kelas tambahan. And then warding kita orang pun sebenarnya cikgu-cikgu kita orang, cikgu-cikgu SPM. So kadang-kadang waktu malam daripada waktu prep diganti dengan kelas tambahan untuk certain pelajar. So kebanyakannya adalah modul yang diberikan kepada cikgu. Saya akan sentiasa bawa dengan saya pergi game mana-mana pun. Walaupun kadang-kadang saya rasa macam saya tak larat sangat kan. Saya cuma akan buka dan tengok macam tu je. Tengok janji macam nampak. Baca sikit macam soalan ni macam ni. Dah. Saya lah terus. Dia tak lekat pun kadang-kadang. But still kalau macam kita dapat buat latih to be, tengok-tengok soalan ni pernah nampak. Macam tu. At least dia ada lekat sikit lah macam tu. So cikgu lah yang banyak membantu macam aturkan daripada segi ni apa semua. Sebab saya waktu SPM pun, minggu pertama SPM saya keluar game datang KL. Minggu kedua saya datang lagi. Nampak. Balik je daripada KL, esoknya jawab paper BI. Macam tu kan. Balik je pada KL, esoknya jawab paper ekonomi. Kalau macam tu bukan dia yang letih dengan pening, apa dengan mak dia risau. Kita dengar apa penting. Risau macam mana lah kau ni. So waktu tu saya tengah kejar untuk qualify ke Sukan C Vietnam. So waktu tu saya tak qualify lagi. Untuk pengetahuan ni lah peminat-peminat sukan tanah air itu pengorbanan ini, nampak inilah satu pengorbanan dan kepuasan dan sebagai kepada guru-guru lah, kepuasan kepada guru-guru pencapaian atlet kalau berjaya memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam pelajaran. Dia orang yang mengajar ni dia tak beritahu alamak dia kan minta duit, bukanlah minta apa. Dia dengar Azim Jaya pun dia mengajar bagi kelas tambahan apa yang di luar waktu mengajar, macam mana tip-tip itulah satu kepuasan, nikmatnya menjadi seorang guru. Berbangganya mereka lah. Benda-benda ni kadang-kadang kita tak nampak. Mereka sebahagian daripada kejayaan Azim ni sebenarnya. Saya tak nafikan benda-benda itu. Sebab bagi saya cikgu-cikgu, ibu bapa dan orang-orang sekeliling adalah punca dan orang kata sebab terbesar dan kenapa saya berada di mana saya berada sekarang. Kenangan di sekolah.
kenangan kejohanan pula. Oh, Apa yang kenangan Azim kejohanan. rasa macam yang paling Yang tak boleh lupakan lah. boleh lupa Sampai lah. sekarang sepanjang tempoh kerjaya saya daripada umur 10 tahun sampai ke umur 20 tahun sekarang, dalam tempoh 10 tahun ni adalah Sukan Asia sebenarnya. Sukan Asia. Asia, Sukan pingat Asia. gangsa. Ya, betul. Sebab itu adalah first medal saya di peringkat senior. Dia pecahkan apa nak cakap? Orang kata penantian penantian beberapa 41 puluh tahun. 41 tahun. 41 tahun. Untuk dapatkan pingat gangsa di betul. Sukan Asia. Sukan Sebab Asia. saya pula SEA Games, first time saya SEA Games dekat Vietnam, saya disqualify. Lepas tu kemudian kejohanan-kejohanan selepas tu tak ada kejohanan-kejohanan senior. Jadi saya memang saya banyak pergi ke World Championship, ada pergi macam game-game lain semua kan. Tapi saya tak menang. So macam Sukan Asia tu bagi saya adalah the biggest platform yang mana saya rasa saya sendiri mengaku saya letak lebih daripada 110% usaha saya untuk berada di Sukan Asia waktu tu lah. Dengan dalam tempoh saya tengah dalam SEM, saya buat surat apa semua sebab itu adalah game luar kan. Jadi saya perlu minta permohonan daripada saya punya academic advisor apa semua untuk saya keluar bertanding. Saya tinggalkan kelas waktu tu selama 3 minggu. Untuk pulang lebih kurang dalam 3 hari sebelum untuk pulang seminggu awal sebelum berangkat ke China. Kemudian duduk di sana hampir 2 minggu, dalam seminggu lebih macam tu. Baru acara mula lah. Baru acara mula macam tu. So itu yang saya rasa paling orang kata unforgettable moment. Sebab saya berjaya deliver medal satu. Dan saya rasa segala usaha yang saya letakkan selama saya berada berkelana di negara orang yang baru je lagi, bukan sahaja untuk berlatih tapi juga untuk belajar, akhirnya saya rasa macam berbaloi lah. Ada hasil. Kerana dalam mewarnai kencah olahraga tanah air, kalau kita menetap ataupun belajar di luar negara menjadi kebiasaan ni travel Elena. 19 jam, 21 jam. Macam Berpuluh-puluh jam. Kalau kita dengar pun yang kita pergi naik flight 1 jam setengah ni, naik flight tu 1 jam setengah. Nak menunggu dah sampai, nak turun, nak cek barang apa semua, itu pun dah 3-4 jam. Kalau bayanglah kalau 19 jam, 21 jam, transit lagi macam mana lagi. Lepas tu dalam keadaan itu nak engkau seorang. Bukan ada PA ke pembantu. Saya first time pergi ke US pun memang saya seorang. Fly seorang. Bayanglah ya, pengorbanan bukan senang, nak senang lah. Kita nak kata pengorbanan seorang Azim lah. Tapi saya yakin sebenarnya apa yang orang tengah tengok, apa yang disampaikan sekarang sebenarnya ramai lagi atlet-atlet negara yang membuat pengorbanan yang lebih pada saya sebenarnya. Dan kalau kita boleh bukukan cerita perjalanan Azim ni nanti memang. Satu hari nanti mungkin kita akan boleh bagi tajuk jejak juara ke Azim Fahmi. Mungkin nanti dia akan tulis sendiri sebab saya yakin dia seorang penulis yang kita tunggu dan kita beli. Kerana biodata dan perkembangan dia sebagai atlet tu ramai yang nak tengok, nak compile, nak tengok, nak baca macam mana kejayaan dia. Tapi satulah bang, lepas daripada rehat ni kita nak tanya pula kehidupan dia, kejohanan dia, kehidupan dia dekat universiti sana. Kejohanan dia dekat sana sama tak dekat yang sini? Okay, kita rehat seketika dan kita sambung selepas ini. Kena kita sambung sikit. Okay Zim, di Alabama, di Auburn kau, macam yelah takkan kau nak berlari je kan. Kalau di sana lah. Kalau di sini dulu, hobi kau pun? Hobi Kalau di sini dulu lah sebelum ke apa? Ke universiti sana. Tapi saya bawa ke sana sebenarnya. Ke sana masih sama. Bawa Bawa. kehidupan tu sana. Saya suka main instrumen. Saya suka muzik. Dari luar daripada track sebenarnya hobi saya adalah untuk bermain skateboard lah. Skateboard. Benda yang sebenarnya tak elok. Tapi itu benda yang saya rasa bagi saya untuk as an athlete, just to find yourself, you should try to do something else lah. Tapi saya memang kalau main skate pun lately ni memang after saya off season, setengah off season, untuk maybe orang kata
free kan, baru main sikit. But Kerana- most of the time saya akan dengan gitar. Gitu lah. Kalau alat muzik ni apa yang kau boleh main? Gitar? Saya boleh main gitar, elektrik, akustik. Oh. Selain daripada itu, Okey, sekarang ni kalau kau dah ada kau gitar dah ada Gibson? Belum? Gibson dah ada? oh tak ada lagi. Fender? Tak ada lagi. Kalau S ada murah? Oh memang murah. Memang murah. Kalau ada minat muzik kan, kalau sebelum competition mula ke Azim ada apply muzik dengan muzik dulu ke apa ke? Saya punya playlist pre-meet. Saya ada playlist saya after meet. So ada lah. So currently my favorite band is Fizz from India. Fizz from Indonesia. Kalau ikutkan di US ni muzik-muzik sana modern dan apa semua, pernah kau ikut apa dia orang jamming ke, pergi dia punya apa macam apa kelab-kelab? Ada kelab di universiti? Tak ada. Ada join. lah macam music everything kan. Tapi saya still macam stick dengan kawan-kawan yang mana maybe diorang dengar lagu macam apa yang saya dengar, so saya boleh in lah. Contoh macam dengar lagu Oasis, dengar lagu apa Nirvana and everything. Kalau main muzik tu semua mungkin lepas Saya kelas still ke macam mana? saya still Setiap hari? kalau kadang kalau macam tengah weekend kan, on season lagi saya pergi lepak rumah kawan, jamming macam tu. Yang training pula macam mana? Kalau side training okey lah. Hari-hari juga training lah. Hari-hari training. Saya punya rutin harian sebenarnya sebab saya student athlete. So bukannya train full time. Jadi saya kena pergi kelas juga starting from 8 pagi sampai pukul 12 biasanya. Dan saya akan start saya punya latihan dalam pukul 1.30 ke pukul 2 sampai pukul 4. Kemudian tengoklah kalau saya ada tutor untuk apa-apa subjek saya kan. So saya akan pergi tutor. Kalau tak ada tutor, dan hari saya free lah sampai malam, sampai esok pagi. Macam tu je. Kau suka-suka jalan-jalan tengok dia orang kata blues punya basking ke, tengok blues reggae punya ke yang tu? Tak juga. Sebab saya memang jenis ni waktu awal dulu saya ni segan lah. Orang kata ya kita sampai negara orang apa semua kan. So agak susah untuk saya orang kata berkomunikasi dan sebagainya. Tapi dalam masa sama slowly lah untuk saya beranikan diri, tanya orang kan. So ada rupa-rupanya kawan-kawan yang di jamming kat rumah dah ada set studio. So kita seronok untuk datang macam kalau diorang invite lagi lah. Tapi sekarang bila dah kenal apa semua, kita yang tanya diorang weekend ni macam mana kan. Ada apa-apa lah macam tu lah. Kita nak tahu kalau dekat area-area Alabama community tempat tu ada macam, bukan dia macam pasar malam lah, macam pasar minggu, pasar hujung-hujung. Kau suka tengok jualan-jualan apa ni, ada basking, berkelukir-lukir. Ada ke area Ada. tu? Kalau kat Malaysia orang panggil market minggu lah. Macam tu. Loken ke. Biasa macam kita kini jual ikan kering, ada belacan, ada macam-macam. Kalau kat sana tu apa dia punya jualan-jualan ke baju Barang-barang lama ke? Barang-barang lama. Lagi satu macam saya dekat Alabama ni is like basically macam countryside tau. So orang-orang lama. Macam kita kalau pergi kat downtown, kita boleh tengok orang pakai boots, orang pakai topi cowboy, pakai kemeja. Country lah. Country. Dia Tempat lagu saya. ada. Lagu-lagu country lah. Lagu-lagu Banyak country kita lah. Cowboy lah. Betul. Yeah. So tempat saya macam tu. Jadi kalau macam weekend ada derang bukannya jenis macam buat terjual tepi jalan ni ke apa ke, but still kat downtown tu derang memang dah ada kedai-kedai yang vintage. Weekend biasanya memang meriah macam tu. Saya kadang-kadang kalau bosan weekend tak buat apa, tak training kan, turun je pergi downtown kejap jalan. Rasa relax lah, tak ada stress lah. Ya betul. Itu pun kenapa reason kenapa saya pilih untuk pergi ke Auburn lah. Sebab saya tahu dia satu town yang kecil, dia bukan big city, orang-orangnya pun tak ramai. Jadi itu main reason kenapa saya pergi sana. Sebab as orang kata 18 years old boy at that time, baru nak ke negara orang. So kita memilih jalan yang bijak untuk tak terus masuk ke dalam city. Sebab apa, culture dia tu yang penting. Sebab apa, kalau terlalu havoc sangat, contohlah kalau kita directly ke LA ke apa semua, alamak, semua yang rambut tegak-tegak, orang piring pink-pink ni tu. Ya betul. Tu kan. Ini tak ada sana. Tak ada. Tempat saya still somewhere. Yang subang sini, subang sini. Tak ada Ada. Ada tu ada, tapi ada, macam tapi tak ada lah. It's tak not ada lah. culture lah. Dekat sana juga ada coach yang coach yang manage you all punya team. Lepas tu ada tak intention lepas ni nak sambung belajar ke universiti lain yang ada coach yang lebih kira macam lebih berpengalaman ke?
Sebab dekat sana kan dia memang cita-cita macam tu. sebab dia kan kat sana dia memang jenis contoh kalau macam student pergi universiti rasa tak okey dia orang boleh transfer ke universiti lain kan. Tapi as for now bagi saya tak rasa macam tu lagi lah. Sebab dengan all the support coaching staff dekat Open University, saya rasa this is the best environment yang saya pernah berada lah sepanjang tempoh 10 tahun saya berada dalam sukan ni. Sebab coach saya sendiri pun dia memang orang kata ambil berat lah. Sebab sebelum ni before saya fly ke US, saya dapat lebih kurang dalam 10 offer daripada universiti yang berbeza. Out of 10 coaches yang Zoom meet dengan saya, coach saya seorang je satu-satunya coach yang tanya saya, so how you practice during Ramadan? Dia seorang je yang tanya. So itu terus macam menarik, touch and also take dia berjaya menambah hati mak ayah saya sekali. Sebab mak ayah saya pun of course ibu pun dia tak risau kan. So memang saya pun rasa macam okay, he's the one lah. So bila saya pergi sana pun alhamdulillah teammate semua okey, kawan-kawan semua okey. Sana ada masjid? Ada? Masjid besar lah. Dia bukan masjid besar. Jumaat lah. Masjid Jumaat ada kan? Dia ada 2 tempat nak solat Jumaat. Satu dekat kampus, dekat library. Satu lagi dekat masjid lah. Masjid tu lebih kurang dalam 7 ke 10 minit lah kalau nak daripada kampus saya. Tapi biasanya macam saya waktu bulan puasa, malam kalau lepas solat isyak tu saya pergi je buat tarawih. Itu dia pengorbanan seorang atlet yang bermustautin ketika ini di USA. Kalau nak menjadi seorang atlet yang berjaya, segala-galanya is pengorbanan. Tak ada pengorbanan, tak ada kejayaan. Baik, apa-apa pun kita doakan atlet Azim Fahmi akan terus cemerlang, gemilang dan cemerlang dalam pelajaran, dalam sukan, kerana kejayaan dalam pelajaran dan tentunya kembalinya beliau nanti ke tanah air akan lebih memperluaskan dia punya idea, dia punya inovasi dia dalam mendidik bakal-bakal atlet kita yang akan ni. Tapi sebelum itulah kita nak dengar nasihat Azim lah kepada atlet kita mungkin lepas ni yang mungkin nak mengikut jejak kau Jim, apa nasihat kau yang utama? Alright, first thing first, nasihat saya kepada semua atlet-atlet muda yang melihat video ni adalah jangan abaikan pelajaran. Sebab bagi saya pelajaran tu sangat membantu kita bukan sahaja daripada segi kehidupan tapi juga dalam life decision making lah, supaya kita boleh dapat keputusan yang lebih bagus. Dan seterusnya jika ada yang ingin mengikut jejak langkah saya untuk berkelana di luar negara, jangan takut, percaya dengan diri sendiri, dan yang paling penting perlu ada restu ibu bapa lah, dan juga doa orang sekeliling. Sebab macam mana pun, sejauh mana kita pergi, dorongan daripada ibu bapa dan doa daripada orang sekeliling tu, itu adalah senjata rahsia yang sebenarnya kita sendiri tak pernah sangka sekuat itu bantuan dia. Jadi teruskan berada dalam golongan orang-orang yang positif, percaya diri, dan once you start it, just finish it. Itulah nasihat saya. Okey, terima kasih Zim. Dan apa-apa pun yakin iman di dada, yang baik itu hanya dari Allah SWT. Sebaliknya daripada kita sendiri. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain lah, insyaAllah. Kejayaan tentu akan muncul suatu hari nanti. Suara papan tarik papan. Kita jumpa minggu depan. Bye.